Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama-sama lagi. Okey, hari ni aku nak bawa pasal kat hampa semua ni, pasal MP Pendang, Ahli Parlimen Pendang. Kerajaan hari ni bukan main usaha lagi untuk nak menoktahkan kemiskinan tegak. Kerajaan nak fokus kepada orang-orang yang miskin-miskin ni, orang hak susah-susah ni. Hak yang mana macam tak kira lah duduk dekat bandar ke, duduk dekat pendalaman perkampungan kan. Kerajaan duk nak bantu mereka ni. Kerajaan punya target setahun kerajaan kena bagi 3,000 lebih ke 4,000 lebih, kok macam mana pun kemudahan untuk daripada segi duit cash kerajaan nak bagi. Dia tak kira lah dia tua ke, dia tu janda ke, ataupun duduk seorang-seorang kan, tanpa perhatian anak-anak, ataupun tak ada anak, ataupun hanya seorang-seorang bujang tua, anak dara tua. Kerajaan duk nak bantu dia. Dan sebelum tu, apa kalau boleh hampa semua, kalau hampa nampak kawan tu susah, miskin, rumah tak ada, menumpang sana, menumpang sini, duduk dekat pondok ke apa, hampa tolonglah bantu dia, proses untuk bantuan dia, pi buka akaun bank dekat dia, lepas tu pi daftar, tolonglah daftar untuk dia, ambil IC dia, daftar dekat dalam laman web bantuan tunai rahmah yang daripada kerajaan pusat, dan bawalah dia pergi ke sumber zakat supaya boleh minta duit bantuan daripada kerajaan, daripada direct, daripada zakat. Hampa tolonglah bantu sekurang-kurangnya, insyaAllah dekat akhirat nanti ada pahala untuk kita. So apa yang aku nak bawa hari ni pasal Ahli Parlimen Pendang mempertikaikan usaha kerajaan untuk menghapuskan miskin-miskin tegar. Tetapi puak-puak PAS ni mereka mengharapkan miskin-miskin tegar ni terus ada dan terus ada. Sebab kita nampak dan kita tahu mereka ni, puak-puak PAS ni, mereka dapat mempengaruhi orang-orang miskin ni supaya undi mereka. Dan supaya orang-orang miskin ni bila nakkan bantuan, nakkan keperluan, mereka yang akan bagi, bukan kerajaan pusat yang akan bagi. So of course daripada orang miskin ni akan rasakan, mereka dapat rasakan berterima kasihnya kepada Ahli Parlimen PAS setelah bagi sekampik beras. Sedangkan sekampik beras tu pun kerajaan pusat yang bagi kepada PAS, dan PAS pergi bagi dekat rakyat-rakyat miskin. Sedangkan sumber beras tu pun daripada kerajaan pusat. Itu sebagai contoh. Dan ada dah yang berlaku dekat Perak baru ni, kerajaan negeri yang bagi kota keperluan makanan, keperluan asas kepada rakyat, tapi bagi melalui MP PAS, Ahli Parlimen PAS, mereka sedap je, mereka tutup gambar Menteri Besar Perak, mereka boh stiker mereka. Mereka boh muka mereka boh stiker muka Ahli Parlimen PAS tu pula. Sedangkan itu yang bantuan daripada kerajaan negeri. Kerajaan negeri yang diperintah oleh Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, bukan PAS. Tapi dia nak naikkan nama dia, dia bubuh muka dia. Lepas tu nanti orang miskin pun pakat berterima kasih lah dekat mereka. Sedangkan sumber tu daripada kerajaan, daripada parti lain, dan daripada usaha orang lain, bukan usaha mereka. Jadi pada aku teruk sangat dah puak-puak PAS ni. Mereka memerlukan orang-orang miskin. Sedangkan fahaman kita, pemikiran kita daripada PH dan juga BN, kita nak hapuskan miskin-miskin tegar. Kita nak rakyat-rakyat kita makin hari berkemampuan, dapat ubah nasib, dan kerajaan dapat bantu supaya dia dapat sediakan keperluan dia, makanan dia je, dan juga tempat tinggal dia, juga income bulanan dia, apa semua dia ada, dapat menjana pendapatan. So aku nak bawa bersama-sama dengan hampa saat kita dengar ucapan daripada Ahli Parlimen Pendang dan diulas oleh Wan Mahusin, dan last kali aku akan bagi respon. Jom sama-sama kita dengar. Sebagai contoh, golongan yang mendapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM, kebanyakan yang mendapat bantuan adalah golongan yang miskin. Yang miskin makanan, walhas sepatutnya harus dikembangkan lagi dalam usaha untuk menoktahkan kemiskinan ini dalam negara ini. Dalam Islam memang tak boleh noktah. Sebab dia kena ada orang miskin. Untuk orang kaya membayar zakat, dan zakat ini diberi kepada orang miskin. Kita hanya boleh reducekan atau kurangkan orang-orang miskin. Yang paling teruk orang fakir. Saya tak sangka dan saya tak jangka perkara ini keluar daripada mulut pemimpin PAS Perikatan Nasional yang menyatakan bahawasanya zakat ataupun saranan kerajaan untuk menoktahkan kemiskinan tidak boleh dilakukan kerana Islam perlukan orang miskin untuk zakat. Jika tidak ada orang miskin, maka tiada zakat. Itu mungkin di dalam kepalanya. YB, untuk makluman YB,
Zakat ini adalah satu rukun Rukun. di dalam rukun Islam, menjadi kefarduan kepada seluruh umat Islam, tak kira kaya dan tak kira miskin. Yes. Dan zakat ini bukan tertumpu kepada orang miskin, sebab kita ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Yang kedua, miskin, amil, mu'allaf, al-riqab, al-gharimin, fi sabilillah, ibn sabil. Dan jika tidak ada orang miskin di Malaysia, kita boleh bayar zakat kepada 7 golongan lain yang disebut tadi, fakir, fi sabilillah dan sebagainya. Dan Islam amat menitik beratkan supaya umatnya keluar daripada kemiskinan. Kepompong Sebab itu kemiskinan. Nabi Muhammad SAW selepas baginda membuka kota Madinah, beliau membina masjid dan membuka tempat untuk perniagaan. Yeah. Dan ketika itu Siti Khadijah, Abu Bakar dan sahabat-sahabat Nabi yang kaya bantu untuk kemenangan Islam. Jadi pentingnya umat Islam keluar daripada kepompong kemiskinan. Jika umat Islam kaya, agama kita tidak lagi dilabel sebagai agama miskin. Kita tidak lagi dilabel sebagai pemerintah miskin. Barangkali Kelantan suka kepada kemiskinan sebabkan untuk zakat ke? Kerana pemimpin-pemimpin di Kelantan ni hanya Dia nak sangat miskin. memandang zakat itu hanya untuk orang miskin. Jika tidak ada orang miskin, maka tiada zakat. Tak betul tu, YB. Zakat ini adalah fardu dan rukun kita sebagai orang Islam. Saya memetik di dalam harakah berkaitan Iman Al-Munawi menyatakan bahawasanya kemiskinan itu menghampiri ke arah jatuh kafir kerana ia memikul sifat dengki terhadap orang kaya, dan dengki itu menghapuskan pahala kebaikan. Begitu juga kefakiran menjadikan mereka menghinakan diri terhadap orang kaya, terhadap apa yang mencemarkan hartanya, dan fitnah terhadap agamanya, serta tidak reda terhadap ketentuan dan tak puas hati terhadap rezeki. Hal-hal ini sekiranya tidak menyebabkan kekufuran, tetapi ia mengalir ke arahnya. Jadi Islam sendiri menganjurkan supaya kita keluar dan kita noktahkan kemiskinan. YB pelik Pelik sungguh. Maksudnya YB suka orang miskin, tak bersetuju dengan dasar kerajaan untuk menoktahkan kemiskinan. YB kaitkan dengan agama. Kononnya Islam perlu ada orang miskin kerana untuk urusan zakat. Sungguh dangkal pemikiran. Allahu Akbar. Kalau hendak memilih tempat mandi, pertama teluk, keduanya pantai. Kalau kita nak pilih YB, yang pertama elok, yang keduanya pandai. Astagfirullah. Pemikiran yang sangat dangkal. Okey geng. Okey, di antara 8 tu aku sangat macam tertarik daripada segi fakir, miskin dan juga mu'alaf. Cuba apa tengok berapa ramai dah pengalaman dan juga apa yang dah berlaku. Rakyat ataupun rakyat Malaysia je lah kita ambil, apabila dia dah memeluk agama Islam, dia telah dipulau oleh family dia. Tak kira daripada Chinese, daripada India, dia dah masuk ke dalam agama Islam. Dia dah dipulau oleh keluarga dia, oleh adik-beradik dia. Malah sebelum ni kalau macam dia bersama-sama membina yang macam perniagaan bersama-sama dengan mak bapak dia, tiba-tiba dia macam dia masuk Islam, mak bapak dia, keluarga dia terus buang dia. So hidup dia ni bergantung atas diri sendiri. So orang yang macam tu lah kita perlu bantu, kita perlu bagi rumah dan kita bagi belanja dekat dia, kita bagi keperluan asas dekat dia supaya dia dapat survive balik, supaya dia dapat menjana pendapatan balik. Seperti mana hak yang dibuat oleh MAIB, yang dibuat oleh lembaga-lembaga zakat, dia ada tempoh-tempoh dia. Okey, dia akan tanya, okey, hang agak-agak hang akan susah ni berapa lama apa semua kan. Jadi agak-agak berapa lama hang boleh hang boleh tanggung rumah ni, berapa lama hang boleh dalam keadaan ni supaya hang dapat mampu bayar kan, supaya dekat hang tak dapat dalam tempoh masa yang lama kan, akan diganti kepada orang-orang lain pula. Seperti mana yang aku tengok MAIB kan, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, depa buat, depa sediakan bilik sebulan, depa bayar bilik tu, lepas tu depa bagi RM500 sebulan. Dan kita boleh tengok alhamdulillah ibu-ibu janda-janda hak mana hak susah-susah ni terbela oleh Jabatan Agama Islam. Tapi berbeza dengan mentaliti yang puak-puak pas ni dekat Kelantan, sebab mereka memang memerlukan orang-orang miskin untuk nak meneruskan mereka berkuasa, untuk mereka nak teruskan mereka menjadi wakil rakyat tempat mereka. Padahal kerajaan pusat, antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri, kerajaan pusat nak hapuskan miskin tegak, tapi mereka tak bagi. Dengan cara ucapan dia nampak sangat mereka tak mau hapuskan miskin tegak. Di Kedah berapa ramai, di
Kelantan berapa ramai, di Terengganu berapa ramai. Kita tahu semua negeri ada orang fakir-fakir miskin. Tapi kita tanggungjawab kita menyediakan jalan, sediakan jalan ataupun proses untuk nak bantu mereka supaya mereka keluar daripada kemiskinan tegar. Seperti mana hadis Rasulullah untuk nak bantu orang-orang miskin ni, Rasulullah buat satu pasar. Dan ada juga hadis yang mengatakan, okey, zaman tu orang kafir Quraisy ni depa naikkan harga. Jadi orang-orang yang pembeli-pembeli ni sangat-sangat terkesan. Idea dan usaha Rasulullah buat lagi satu lagi pasar untuk orang-orang Islam saja dan teruskan harga yang normal. Jadi terus orang-orang bukan Islam kafir-kafir Quraisy ni terus membeli di pasar yang baru yang dicadangkan oleh Rasulullah. Untuk apa? Untuk nak bantu orang-orang yang tak berkemampuan. Seperti itulah yang kerajaan sedang buat. Sebab tu kerajaan buat apa? Jualan rahmah, bergerak. Minggu ni di sini, minggu depan di sana, di sini. Cuba mainkan beras satu kampik RM10. Telur pun yang macam satu papal RM8. Dan keperluan-keperluan asas kerajaan turunkan harga tu ke 30%. Jadi kita rakyat-rakyat yang dok tak mampu ni boleh membeli dengan harga yang murah. Dan aku ada dengar 2 hari lepas jualan asas rahmah yang daripada kerajaan yang macam di bawah kerajaan pusat ke Kelantan. Kalau tak silap dekat Pasir Mas ataupun Pasir Putih. Tapi sayang, dok tak dapat sambutan sangat daripada rakyat setempat tu. Sedangkan dah diwar-warkan, dah naik banner dekat tempat tu. Macam dah tulis tarikh pukul berapa. Tapi berbeza dengan tempat lain, berbeza dengan negeri-negeri lain, sangat-sangat berbeza. Negeri Selangor, negeri-negeri Kedah, di negeri-negeri Pulau Pinang dapat serbu. Habis lori tu balik kosong. Pi dengan dalam keadaan keperluan asas penuh, balik dalam keadaan kosong. Tapi berbeza dekat negeri Kelantan. Tapi tak apalah, kemungkinan ada hasutan supaya apa-apa yang diusahakan oleh kerajaan pusat, rakyat-rakyat walaupun miskin jangan pi. Sedangkan kalau rakyat miskin yang pi beli, cuba tengok dapat membantu mereka dah. Ataupun kemungkinan rakyat Kelantan kan banyak rantai-rantai mahan, rantai gelang apa semua. Jadi seperti mana yang dikatakan oleh Dr. Halimah, rakyat Kelantan nampak je miskin padahal rantai mah banyak, duit banyak. Betul ke apa yang diperkatakan oleh puak-puak PAS ni? Puak kata rakyat Kelantan ni pandai cari duit, pandai buat duit kan, tapi depa tak menunjuk, duduk rumah macam rebah ayam pun tak apa tapi duit banyak. Sehingga tahu tu mentaliti depa. Jadi aku sangat-sangat tak puas hati, sangat-sangat menentang yang dikatakan kerajaan hari ni kita tak boleh hapuskan miskin-miskin tegar. Sedangkan kita boleh selesaikan. Kita perlu bijak urus negara, urus wang negara supaya duit tak bocor, duit tak hilang, duit kerajaan tu sampai kepada rakyat yang sepatutnya. Seperti mana hak yang dia nak buat subsidi bersasar. Sekarang ni kita ambil ayam. Setiap seekor, setiap kilo kerajaan bagi subsidi sebelum ni. Bayangkan yang pi beli tu pendatang asing, pendatang Rohingya, Bangla, apa semua ni kan, dan juga rakyat Malaysia. Kita rakyat Malaysia yang membeli tu, kita pun beli sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Kita rakyat, baguslah kita dapat subsidi. Tapi yang tak bagusnya, pendatang asing yang tak bayar cukai apa pun, tak bayar cukai pendapatan, tak bayar cukai apa pun, mereka mai duduk di dalam negara Malaysia, mereka beli gula, mereka dapat subsidi. Mereka duduk di dalam rumah guna barang-barang elektrik ataupun guna TMB elektrik pun kerajaan bagi subsidi. Apa lagi? Minyak mereka guna minyak subsidi. Ayam guna hak subsidi. Mereka langkah bubuh minyak motor mereka pun ada subsidi. Semua ada subsidi. So tak adil. Sedangkan mereka tak bayar cukai seperti mana rakyat Malaysia yang bayar cukai. Jadi kesemua ni kita perlu tarik. Dan sekarang ni kerajaan tarik subsidi ayam dan kerajaan akan salurkan melalui cash, melalui duit yang duk masuk ke dalam akaun kita untuk B40 dan M40. Kalau T20 memang mereka tak layak dapat. Tapi kalau T20 tiba-tiba mereka dah jatuh menjadi B40, tiba-tiba mereka jatuh miskin, bankrupt, mereka boleh apply kepada kerajaan dan kerajaan akan approve kan dan mereka akan dapat bantuan. Tu je.
Jadi kita perlu urus negara kita dengan sebaik-baiknya. Pastikan subsidi tu sampai kepada rakyat yang sepatutnya. Okey, dulu aku duk dengar daripada England, negara-negara yang bukan-bukan Islam punya negara. Okey, kita duk dengar kata rakyat mereka tak payah buat apa pun tak apa, dapat duit 2,000, dapat duit 1,000 setiap bulan. Dan kita bandingkan dengan kos sara hidup mereka di sana. Berapa mahal. Maggi dekat kita baru RM5 sebungkus. Maggi satu bungkus, satu pack tu ada 5 bungkus, baru RM5. Depa di sana $13. $13. Cuba hang kira tengok. $13 kali dengan RM4.7 ataupun RM4.5. Kan dia dah jadi berapa puluh ringgit dah. Sebab tu kerajaan di negara luar depa tak bagi subsidi. Depa tak bagi subsidi kepada barangan-barangan keperluan asas. Tapi kerajaan depa bagi duit cash setiap bulan. Macam itulah yang kerajaan hari ini sedang buat. Kerajaan mungkin akan tarik satu persatu subsidi dan kerajaan akan bagi secara bersasar kepada rakyat Malaysia. Dan yang selebihnya kerajaan akan bagi cash kepada kita rakyat Malaysia. Dan sekarang ni paling tinggi katanya kerajaan akan bagi subsidi 3,000 lebih. 3,400 ya kalau tak silap aku. Cuba hampa bahagikan dengan 12 bulan. Itu baru sumbangan tunai rahmah. Belum lagi untuk anak kita nak masuk sekolah, untuk apa-apa barangan-barangan yang masih subsidi, yang masih ada lagi subsidi, dan kerajaan akan bagi duit cash lagi kepada kita dan bahagikan. Dan cuba hampa kira tengok, sebulan kita boleh dapat daripada kerajaan saja, tengok dah berapa ratus dah. Bahagi 3,400 itu dengan 12 bulan. Hampir RM300 itu duit cash. Duit ni function dia, kerajaan bagi duit cash ni bukan untuk hampa berbelanja jolly enjoy kepada. Ini untuk duit menampung harga-harga barang yang naik. Faham tak? Menampung. Anda kata sebelum ni hampa beli beras tu RM10, tiba-tiba beras naik RM12, RM2 harga naik. RM2 itulah kerajaan akan bagi melalui sumbangan tunai rahmah ni. Duit hak kata BRIM, BHS ataupun apa dah hak yang zaman PN punya sekarang ni, sumbangan STR. Jadi untuk cover RM2 tu dengan duit yang kerajaan bagi ni lah. Faham tak? Jadi itulah, sama-sama kita mendoakan supaya kerajaan berjaya untuk hapuskan rakyat-rakyat yang miskin tegah. Okey, terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Bukalah pemikiran secara luas. Pandang ke depan. Jangan jadi walaun, jangan jadi malaun yang otak cetek. Hari ni aku start pakai topi sebab dahi dah luar, rambut dah luruh banyak. Okey? Assalamualaikum.